Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Mu'allif rahimahullah ta'ala. Wa nafa'ana bi ulumihi wa ilmina fid dharain amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sambung kembali dalam pengajian kita dalam kitab Mutasayya pada muka surat 491 dah. Faslun tentang haramnya meminta-minta kalau tidak terpaksa. Kita duduk dalam pasal dia zuhud ataupun pakai ataupun zuhud. Jadi bila pakai miskin lagu mana? Lazimlah meminta-minta, minta sedekah itu panggil. Lagu mana hukumnya haram? Ada bab dia haram. Meminta-minta yang diminta sedekah kecuali terdesak, terpaksa nak mana? Mana dalil dia kata diketahuilah olehmu bahawasanya hadis-hadis yang menunjukkan atas keharaman meminta-minta, di antaranya hadis haram meminta-minta. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man sa'ala an zahri ghinan fa innama yastaqsiru min nari jahannam." Artinya, barang siapa yang meminta-minta padahal ia barang siapa ni kaya, dia kaya lah. Maksudnya ada belanja, kaya di sisi syarak. Maksudnya ada belanja lepas makan belaka dah cukup belaka dah. Tapi minta-minta juga. Maka hanya sahaja ia barang siapa itu memperbanyak api neraka jahannam. Auzubillah. Satu ayat meminta-minta. Bukan senang nak minta-minta ni, tak boleh. Zaman ni macam-macam minta, situ minta, sini minta. Dan lagi sesungguhnya ada pula riwayat yang menunjukkan hukum rukhsah. Hukum rukhsah ni hukum keringanan lah. Atau kebolehan meminta-minta. Ada setengah riwayat kata boleh juga meminta-minta. Rukhsah diberi keringanan, boleh minta-minta orang duit, tak segah. Seperti sabda Rasulullah SAW, "Walisa'ilil haqqun wa in jaa'a ala farasin." Artinya orang meminta-minta itu mempunyai hak sekalipun ia seorang itu datang dengan menunggang kuda. Maksudnya dia ni miskin dah, terdesak, tak mampu dah. Hadis tadi sebut kaya. Ini memang dia terdesak sangat dah. Jadi ada hak dia meminta-minta. Haruslah. Dan jika tidak diperbolehkan, maka tidak ada baginya hak sama sekali. Tak ada lah baginya orang meminta-minta tu. Maka jika demikian meminta-minta itu diperbolehkan, tetapi hanya sekadar darurah dan hajat. Mana darurah? Tak boleh makan nasi, minta nasi. Tak boleh nak makan baju, minta baju sudah. Sekadar hajat. Jangan minta lebih-lebih. Ini minta. Penuh dalam kopi, masuk poket. Penuh minta. Tidak boleh. Sekadar hajat dan darurah saja. Ada pun yang lebih dari demikian itu, maka tidak ada jalan untuk diperbolehkan padanya meminta-minta. Lebih pada kadar hajat tak ada jalan boleh. Banyak salah lah. Kalau zaman kita ni minta tak kira. Lagi orang bui lagi tu ambil. Apa yang letih orang lagi. Jadi tak boleh mengambil sekali kadar darah dan hajat. Kemudian penjelasan tentang keadaan orang-orang yang meminta. Kata Bishrun rahimahullah ta'ala berkata, orang pakai itu pakai miskin. Ada 3 kategori. Pertama, orang pakai yang tidak meminta-minta dan jika diberi ia akan menerima. Dan jika diberi ia, orang pakai itu akan menerima. Dia tak minta, tapi kalau dia ambil. Ini bagus. Orang ini akan bersama-sama orang muqarrabin di dalam syurga Firdaus. Oh, tinggi dah. Dah pakai kita malam nak makan pun tak ada. Tapi tak pernah minta. Orang bui baru ambil. Sebab minta ni satu keaiban. Tak molek lah minta ni. Dia tak minta, walaupun terdesak, tapi kalau orang bui dia ambil. Ini darjat dia sama dengan muqarrabin. Keduanya orang pakai yang meminta-minta ketika berhajat. Maka orang ini bersama-sama orang benar, orang siddiq. Dari ashabul yamin. Apa ashabul yamin ni?
Iaitu orang ashabul yamin, orang-orang yang menerima catatan amalannya orang-orang dengan tangan kanan atau ashabul yamin. Mana dia minta sekadar hajat. Nak makan tak ada duit, minta untuk makan. Masyayikh menceritakan peminta sedekah ahli Madinah. Dia berhajat pada 10 riyal sehari. Dia minta boleh 10 riyal, dia balik. Dia kata, mari nak bagi duit ni. Dia pun tak sedar, cukup hari ni. Esok pula lah. Bila cukup, lari dah. Orang panggil, mari nak beri, mari nak bagi ni. Tak sedar, cukup hari ni. Esok pula. Ambil qada hajat. Lepas tu minta sedekah pakai pun kena mengaji jugalah, ambil tahu. Kalau tidak banyaklah jatuh salah. Dengan ini, dengan mana? Kata orang yang kedua ni, minta juga qada hajat dia saja dan panggil duduk bersama dengan ashabul yamin. Bahasanya kejelaslah bahasa keadaan orang-orang pakai yang 5 golongan yang telah kami jelaskan pada permulaan bab ini, dan bahawa meminta-minta itu jika kerana darurah atau kerana bahajat mutahudin, atau kerana bahajat, maka tidak boleh tidak seorang pakai itu mengurangi ukurannya. Jadi minta pada hajat saja. Jadi kalau 5 pakai itu masuk situ belakang. Yang tak boleh meminta-minta. Kata Sayyidina Ibrahim bin Adham rahimahullah ta'ala, beliau berkata kepada Syakid bin Ibrahim, anak beliau, rahimahullah ta'ala, ketika ia datang kepadanya dari Khurasan, negeri Khurasan. Bagaimana keadaan kaum pakai yang kau tinggalkan tu? Bagaimana? Sesek miskin yang tinggal daripada kampung tu. Ia menjawab, aku tinggalkan mereka dalam keadaan jika mereka diberi, mereka akan bersyukur. Dan jika tidak diberi, mereka akan bersabar. Tu pakai dia. Beri syukur, terima kasih, tak boleh sabar. Dan ia, pakai itu, menyuka ketika ia menasihatkan mereka dengan tidak meminta-minta. Jadi kata sakit, dan ia pakai miskin yang ditinggal tu, menyuka ketika ia mensifatkan mereka dengan tidak meminta-minta, berarti ia telah memuji mereka di hadapan Sayyidina Ibrahim rahimahullah ta'ala. Sayyidina Ibrahim ni maklumlah wali besar. Jadi dia cerita orang kampung dia tak meminta-minta ni, sebenarnya dia puji orang kampung dia di depan Sayyidina Ibrahim Adhan. Maka Sayyidina Ibrahim rahimahullah berkata kepadanya, seperti demikianlah engkau meninggalkan anjing-anjing balag. Syakir rahimahullah ta'ala berkata kepadanya, menurut engkau bagaimanakah yang disebut orang-orang pakai, wahai Abu Ishaq? Baik, tinggal anjing-anjing. Maka ia menjawab, orang-orang pakai menurut kami adalah jika mereka tidak diberi, mereka bersyukur, bukan sabar. Dan jika mereka diberi, maka mereka mengalah. Maka kata Syakir rahimahullah, menciumlah kepada Sayyidina Ibrahim rahimahullah ta'ala dan berkata, engkau benar wahai ustaz. Tunggu dia tu. Lagi kata dia, ketahuilah terkadang mendatang pada beberapa orang yang membuat meminta-minta itu pada dirinya seorang. Jadi dia nak hurai kata mana tempat salah ni, tempat haram orang minta-minta. Jadi kadang-kadang orang nak minta sedekah ni, dia akan merupakan diri dia, buat diri dia ni kusut masai, ada nyakit, gantung kertas tekak, buat muka sedih, macam-macam. Merupakan keutamaan yang lebih daripada tidak meminta-minta. Yang demikian itu adalah seperti yang diriwayatkan bahawa sebahagian mereka melihat Sayyidina Abu Hasan An-Nauri menjulurkan tangannya untuk meminta-minta kepada manusia di beberapa tempat. Ini terkadang saja mendatang berapa orang membuat minta-minta diri ni. Nak ya ada juga meminta ni kelebihan. Situ tadi kata. Ketahuilah terkadang mendatang beberapa keadaan pada beberapa orang yang membuat meminta-minta itu pada dirinya merupakan keutamaan yang lebih daripada tidak meminta-minta. Maksudnya ada setengah-setengah orang minta sedekah ni lebih utama daripada dia daripada tak minta.
Gitu benar. Yang demikian itu kata terkadang ni meminta-minta lebih baik daripada seorang ni adalah seperti yang diriwayatkan bahawa sebahagian mereka melihat Abu Hasan Nauri menjulurkan tangannya Abu Hasan untuk meminta-minta kepada manusia. Di beberapa tempat ia senah Hasan berkata, aku merasa itu perkara yang tidak patut. Meminta-minta itu tak patutlah. Maka aku ceritakan kepada Imam Junaid radhiyallahu anhu, imam kita dalam tasawuf. Berkata Imam Junaid rahimahullahu taala berkata, janganlah yang demikian engkau anggap tidak patut. Minta sedekah jangan tak patut. Karena sesungguhnya Nuri tidak meminta-minta kepada manusia agar mereka memberinya, tetapi ia Nuri hanya meminta kepada mereka agar mereka mendapat pahala di akhirat kelak. Gitu sebenarnya. Dia kata tak baguslah nasihat bagi Imam Junaid. Nak ya seolah-olah buat ejah orang manusia tu dapat pahala di akhirat dengan memberi sedekah. Dan mereka akan diberi pahala di akhirat daripada sekira-kira tidak memudaratkannya. Jadi seksa boleh pahala belakalah orang habis sedekah tu. Dan seakan-akan ia memberi isyarat kepada sabda Rasulullah SAW. Mana isyarat tu? Yadul mu'ti hiya ulia. Artinya tangan orang yang memberi adalah tangan yang di atas. Sekata tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah. Lagu tu seolah-olah. Sebagian mereka berkata tangan orang memberi adalah tangan orang menerima. Karena sesungguhnya ia telah memberi pahala dan darajat untuknya, bukan kerana apa yang diambilnya. Setengah kata waktu pula. Tangan orang yang memberi ni adalah tangan orang yang menerima. Sebab apa dia beri? Dia beri duit, dia boleh pahala. Jadi dia beri itu seolah-olah dia terima tu. Itu tangan yang memberi adalah tangan orang menerima. Sebuah dapat pahala seksa lah. Kemudian kata Imam Junaid rahimahullah ta'ala berkata lagi, tolong ambilkan timbangan. Lalu ia Imam Junaid kita menimbang 100 dirham. Lalu mengambil segenggam lagi dan meletakkannya lagi atas nimbang. Ditumpukan wang 100 dirham itu. Dan ia berkata, bawalah 100 dirham ini kepada Nuri. Aku berkata dalam hati aku, Imam Junaid menimbang sesuatu untuk mengetahui kadar beratnya. Tetapi mengapa ia mencampuri dengan barang yang tidak diketahui beratnya? Padahal ia adalah orang yang bijaksana. Pelik je. Campur benda lain timbang. Namun aku, itulah kata, apa nama ni, hak bertanya kepada Imam Junaid. Kata aku, namun aku malu untuk menanyakan hal tersebut kepadanya Imam Junaid. Jadi dia malu nak tanya sebab apa timbang campur ke lain ni. Lalu berkata, lalu aku pergi membawa bungkusan wang itu kepada Nuri. Ia berkata, bawa timbangan ke sini. Lalu timbanglah 100 dirham. Aku pun melaksanakan perintahnya Nuri. Setelah itu ia berkata, kembalilah 100 dirham itu kepada Imam Junaid. Kata Nuri. Dan katakanlah kepadanya Imam Junaid, bahawa aku tidak menerima sedikit pun darinya. Lalu Nuri mengambil kelebihan aku. Lalu Nuri mengambil kelebihan hak lebih dari 1 dirham. Aku semakin hairan. 100 dirham tak ambil lebihnya. Lalu aku bertanya kepadanya Nuri, dan ia menjawab, Imam Junaid radhiyallahu anhu adalah orang yang bijaksana. Ia ingin memegang kedua ujung tali dengan cara ia menimbang 100 dirham untuk dirinya sendiri, dengan berharap mendapat pahala di akhirat. Situ. Dia timbang lebih seolah-olah dia nak pahala dia dah. Dan menambahnya 1 genggam lagi. Pasal pertama segenggam lagi. Dengan tanpa menimbang untuk Allah Azza wa Jalla. Segenggam tak timbang. 1 dirham timbang. Dan aku mengambil bahagian yang menjadi milik Allah Azza wa Jalla. Dan mengembalikan bahagian yang dipersiapkan menjadi miliknya. Jadi kata Nuri, Imam Junaid timbang 100 gram,
dirham, hak segenggam tak timbal. Jadi hak timbal itulah untuk dia. Sebab dia timbal boleh pahala dia seksa. Hak segenggam ni tak tahu ni, ini hak Allah Ta'ala. Jadi kata Nuri, aku tak saya ambil hak Iman Junaid, aku nak ambil hak Allah Ta'ala. Maksudnya dia tak timbal. Segenggam itu dia tak timbal. Dan mengembalilah bagian dari persiapkan menjadi miliknya Iman Junaid. Maka aku pun mengembalikan kepada Iman Junaid dan sambil menangis. Sambil menangis Iman Junaid berkata, ia mengambil hartanya dan mengembalikan harta kami. Yang hebat. Tas mula ambil dia lah. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla yang dimintai pertolongan. Maka sekarang kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, lihatlah betapa bersihnya hati dan keadaan mereka, dan betapa perbuatan mereka masing-masing benar dan ikhlas. Itu orang wali-wali lah, orang sufi-sufi yang dulu-dulu. Nak cerita dalam meminta-minta pun banyak dia kira secara, bukan mudah-mudah je ambil. Takut dipersoal esok. Hanya kerana Allah Azza wa Jalla sehingga masing-masing dapat mengetahui isi hati sahabatnya tanpa harus berbicara dengan lisan. Boleh tahu situ ya. Ada cerita kata Iman Junaid. Kemudian kata dia lagi, Abidah bahagian pakai. Kemudian kata dia bahagian kedua zuhu. Ini baru zuhu. Kalau cerita panjang lebar sebelum ni ialah pakai. Jadi pakai ada kelebihan dia tersendiri dan dilarang meminta-minta kecuali qada darurah. Zuhud macam mana pula? Hakikat zuhud adalah bahawa ia seorang itu meninggalkan daripada sesuatu dan menginginkan sesuatu yang lain. Makna zuhud. Meninggal daripada sesuatu dan ingin sesuatu yang lain. Itu zuhud. Tak say, nak ke lain. Maka barang siapa yang meninggalkan kelebihan dunia, barang siapa meninggalkan kelebihan dunia dan apa dia? Membencinya kelebihan dunia. Dia tinggal kelebihan dunia dan dia benci kelebihan dunia. Lepas lalu menginginkan akhirat. Tinggal sesuatu, nak sesuatu. Maka itulah orang zuhud terhadap dunia. Ini panggil orang zuhud terhadap dunia. Pasal apa? Benci dunia, nak akhirat. Sebab dunia ni lalai. Tipu daya. Lahum wa laibun. Tinggal. Nak kepada akhirat. Itulah orang zuhud terhadap dunia. Dan tingkatan zuhud yang tertinggi adalah meninggalkan sesuatu selain Allah Azza wa Jalla. Ini payah ni. Ini paling tinggi sekali. Tiap sesuatu lain daripada Allah dia tinggal belakang. Hak tadi tinggal dunia je. Akhirat nak. Hak ni akhirat bertasir dan dunia bertasir. Nak kepada nak Allah Ta'ala saja. Posisi yang tertinggi sekali, meninggalkan segalanya lain daripada Allah. Akhirat ni bukan daripada Allah. Pahala lain daripada Allah. Jadi mereka hanya nak Allah Ta'ala saja. Itu zuhud paling tertinggi. Bahkan akhirat sekalipun, bahkan yakni meninggalkan juga akhirat sekalipun, tinggal juga. Bukan tujuan dia dah. Dan untuk mendapatkan zuhud tidak boleh tidak yang mesti bahawa ia seorang mengetahui bahawa akhirat itu lebih baik. Jadi orang yang nak bersifat dengan zuhud, mula-mula sekali dia perlu tahu akhirat itu terlebih baik daripada dunia. Tempat sejati, tempat bahagia sungguh. Dan tidak boleh tidak dari amal yang timbul dari keadaan, iaitu sempurnanya seorang adalah keinginan terhadap akhirat. Jadi bila tahu kata akhirat ini lebih, kemudian nak sangat kepada akhirat, masa tu baru boleh zuhud.
Dan beramal itu adalah penyerahan harga, yaitu dengan memelihara hati dan seluruh anggota dari apa yang membatalkan jual beli ini. Jual beli akhirat tu lah. Beramal itu adalah penyerahan harga. Kita beramal sembahyang, ngaji, zakat, mai sunat, kepada tu orang panggil seluruh harga. Seluruh harga. Pasal boleh pahala nanti. Kita buat semua tu. Semua syarat dia iaitu dengan memelihara hati. Kita beramal, umpama menyerahkan harga tu, syarat hati kena jaga. Ketika kita buat amal tu, apa tujuan kita? Niat kita ke mana? Dan seluruh anggota itu dari apa yang membatal jual beli ini. Jual beli mana? Beramal adalah penyerahan harga. Jadi jual beli kita buat atas dunia Tuhan, kita jual pada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala beli terima akhirat. Jadi kita kena jaga jangan batal, iaitu jaga dengan hati. Hati jaga mazmumah, ujub, riak, takabur. Barulah kita dapat harganya akhirat esok. Kalau tidak, tak dapat ke sekarang. Nak cerita dalil dah. Mana dalil dari zuhud ni? Banyak ayat-ayat dan hadis-hadis yang telah datang yang menunjukkan di atas keutamaan zuhud. Apa zuhud? Berpaling daripada dunia. Payah. Sebab kita manusia sinonim dah. Allah Ta'ala ciptakan kita manusia habus syawat. Minat kecenderungan kepada perempuan, anak, harta, lagi dah. Dunia belakang tu. Jadi kita manusia disitakan ada orang yang hati cenderung daripada asal lagi kepada dunia. Sebab tu sebut jelas-jelas. Seperti firman Allah Ta'ala wa Jalla, inna ja'alna ma'alal ardi zinata laha linabluwakum ayyu ahsanu amala. Artinya sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya seorang, agar kami menguji mereka siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatan. Surah Kahfi. Baca semua. Itu Tuhan buat dunia ni. Nak uji mana lebih baik. Dan lagi firman-Nya Allah Azza wa man kana yuridul harsad dunya nu'tihi minha wa ma la fil akhirah min nasib. Artinya dan barang siapa yang menaki keuntungan di dunia, nak dunia saja, kami berikan kepadanya siapa, kata Allah Ta'ala, semakin sebahagian daripada keuntungan dunia. Nak kaya tu bui, nak dunia. Dan tidak ada bagi sesuatu bahagian pun di akhirat. Situlah. Setengah mereka zuhud benci dunia ni. Sebab takut tak ada bahagian di akhirat. Bila dunia kita ambil dah, akhirat takut tak ada. Itu orang ciri-ciri orang zuhud. Dia pergi situlah. Dan lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man asbaha wa hammuhu dunya syattata Allah Ta'ala alaihi amrahu fa farraqa alaihi dai'atahu wa ja'ala faqrahu baina aynayhi wa lam ya'tih min ad-dunya illa ma kutiba lahu wa man asbaha wa hammuhu al-akhirah jamallahu lahu hammahu wa hafiz alaihi dai'atahu wa jala ghinahu fi qablihi wa atathu ad-dunya wa hiya raghimah. Artinya, barang siapa yang menjadikan dunia sebagai harapannya, dunia ni harap-harap lah, bagi harapan, bagi cintaan dia, bagi dia tunggu-tunggu, maka Allah Azza wa Jalla akan mempersulitkan urusannya. Kalau ada dunia ni sebagai cita-cita dan harapan, tu akan bersulit, menyusahkan perdagangannya jadi susah. Maksudnya jual beli dia tu lah. Terhawak susah perdagangannya. Menjadikan kefakiran berada di depan matanya. Orang harapan kuat, cita-cita dengan dunia, Tuhan tak depan dia kefakiran.
Mata yang nampak pakai atau sibuk. Cari. Takut pakai. Dan tidak mendatangkan dunia kecuali yang sudah ditetapkan untuknya. Dunia ni boleh kita, hak mana Tuhan tetap lah. Hak tak tetap tak boleh. Barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai harapannya. Sebaliknya, kalau orang jadi akhirat ni harapan dia, tempat tujuan dia, cita-cita dia. Maka Allah Azza wa Jalla akan memperteguhkan jiwanya. Menjaga pekerjaannya. Seorang dia. Menjadikan perasaan kaya berada dalam hatinya. Oh, kaya. Kaya ni sebenar. Gina mutlak, apa panggil? Gina nafsi. Kaya hati. Tak berajak. Tak perlu kepada apa-apa. Dan dunia akan mendatanginya. Seorang yang ada harapan untuk akhirat saja. Cita-cita akhirat. Dunia mendatanginya dalam keadaan terhina. Rupa dunia bagi dia keadaan hina. Sebab harapan dia akhirat. Dan lagi Rasulullah SAW bersabda. Iza ra'aitumul abda qad utiya samtan wa zuhdan faqrubu minhu fa innahu yulqil hikmah. Artinya apabila kalian, kita semua ni lah, apabila kalian semua melihat seorang hamba yang telah diberikan sifat diam, maksudnya dia ni pendiam, tak banyak kekek. Dan zuhud. Allah ta'lim ke dia diam dan zuhud. Tasir kepada dunia. Harapan akhirat saja. Maka dekatilah ia. Seorang kita lihat pendiam dan zuhud tu. Kerana sesungguhnya ia seorang yang zuhud tu, pendiam itu, mengajarkan hikmah. Pergi dekat dia. Pasal dia akan sebut-sebut perkataan hikmah saja. Kelebihan Allah Ta'ala setelah dia ni, zuhud sahabat kita. Kemudian lagi sabda Rasulullah SAW, Inna aradta an yuhibbakallahu fa izhad fid dunya yuhibbakallahu. Artinya jika engkau menginginkan bahawa Allah Azza wa Jalla menyintai engkau. Itu kata Nabi. Sesiapa yang nak Allah Ta'ala cintai dia, maka bersifat zuhudlah terhadap dunia. Zuhudlah. Yang disibuk dengan dunia pula. Nasai Allah Azza wa Jalla akan menyintai engkau. Kalau kita sibuk dengan dunia, kita tak cinta. Sebab lupa ke dia, lalai ke dia. Tapi bila kita zuhud, nasai Tuhan menyintai. Kemudian kisah lagi. Manakala Harisah Raja Anhu Ardahu berkata kepada Rasulullah SAW, aku adalah seorang mukmin yang sebenarnya. Rasulullah SAW bertanya, apa hakikat keimanan engkau? Wahai Harisah. Hakikat iman kepada dia jadi mukmin sebenar. Kata Sayyidina Harisah radhiyallahu anhu menjawab, diriku menjauhkan dari dunia. Diri dia menjauh daripada dunia. Bagiku sama saja antara batu dan emas. Dan emasnya dunia. Batu dengan emas sama je. Seakan-akan aku berada di syurga dan neraka. Dan seakan-akan aku menempatkan diri di hadapan aras Tuhanku. Menampakkan diriku di hadapan aras Tuhanku. Kemudian Rasulullah SAW bersabda. Nabi tanya itu, dia jawab panjang. Arafta fa ilzam abdun nawwarallahu qalbahu bil iman. Artinya engkau telah mengetahui bahawa, maka peganglah dengan teguh-teguh. Pegang kuat-kuat, kemah-kemah. Jadilah seorang hamba yang hatinya diberi cahaya oleh Allah Azza wa Jalla dengan keimanan. Jadi jawapan Nabi. Bagi Sayyidina Harisah. Kemudian manakala Rasulullah SAW ditanya oleh tentang. Ditanya orang tentang mana? Syarah. Mana tu? Syarah itu mana? Pada firman Allah Azza wa Jalla, afaman syarahallahu sadrahu liislami fahuwa ala nurin min rabbis. Apa makna syarah? Artinya, maka apakah orang-orang dibukakan Allah Azza wa Jalla hatinya seorang untuk menerima agama Islam, lalu ia seorang mendapat
cahaya dari Tuhannya. Sama dengan orang membantu hatinya. Dapat cahaya tu. Dan pada firman-Nya Allah Azza wa Jalla, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu li-Islam." Nak bahas lapah syarahan. Apa makna dia tu? Sini yashrah pakai fi'il mudhari'. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Azza untuk mendapatkan petunjuk, Tuhan Nabi hidayah ke dia, nescaya dia melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Pasal luar dada. Jalan tu. Itu tanda Tuhan Nabi hidayah. Berasa lapangnya dada. Kemudian dikatakan orang lagi, apakah syarah ini? Kepada syarah tu. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Innan nura iza dakhala qalba insyaraha lahu sadrahu fataha." Artinya sesungguhnya cahaya itu apabila ia cahaya masuk ke dalam hati kita, menetap di hati kita cahaya ni, nur. Nescaya dada menjadi lapang dan terbuka. Itu sebenarnya. Kita berasa sepit lagi ke? Cahaya tak masuk lagi. Lalu Rasulullah SAW ditanya lagi, "Hal li zalika alamatam?" Ada alamat ke ya Allah, ya Rasulullah? Kata cahaya masuk dalam hati dia ni ada alamat ke? Qala na'am, ada. Nabi kata, "At-tajabi an darin ghurur wa inabatu ila darin khulud wa istidadi lil mauti qabla nuzul." Ini alamat dia. Bila cahaya tu masuk di kalbu, kita berasa lapang, terbuka. Sahabat tanya, ada bukti ke? Ada alamat ke tak? Tanda cahaya masuk lapang dada ni. Ada ke tak? Nabi kata ada. 3 perkara. Artinya apa yang demikian itu adalah mempunyai tanda atau alamat. Rasulullah SAW menjawab ada, iaitu menjauhi rumah tipu daya atau dunia, mana at-tajabi an dari ghurur, menjauhi, merengang daripada negeri tipu daya, yakni dunia. Itu tanda alamat nur masuk di hati. Dia renggang dengan dunia. Bukan tujuan dia dah, bukan tupuan dia dah. Itu tanda nur masuk dalam hati. Dan kembali kepada rumah yang kekal atau akhirat. Jadi orang tanda hati masuk dalam jiwa dia, sudah menetap di kalbu dia ni cahaya, lapang dada, kemudian dia menjauhkan diri dia daripada tempat tipu daya, yakni dunia. Tak cara mana bahagia dunia, tak sibuk mana bahagia dunia, ingat ke akhirat. Itu tanda nur masuk yang pertama. Yang kedua, tanda cahaya masuk dari dada, mempersiapkan diri untuk menyambut kematian sebelum datangnya kematian. Antajabi anid dari ghurub wa inabatu ila dari khulud. Kemudian wa istidadi, bersiap sedia, sedia bekal lil mauti qabla nuzuli. Itu tanda orang masuk cahaya dalam hati. Sedia siap-siap bekal sebelum mati mari. Itu tanda dia lah. Jadi kalau kita tak ada ni 3, mana kata cahaya tak masuk lagi, tak duduk lagi dalam hati kita, usaha lagi. Kata Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu berkata, suatu kali Rasulullah SAW berkhutbah seraya sambil berkata, "Man ja'i bila ilaha illallah la yaqlitu ma'aha ghairaha dakhala jannah." Artinya barang siapa yang datang dengan kalimah la ilaha illallah tanpa mencampurinya, tak kasih yang lain, dengan yang lain, nescaya ia masuk syurga. Lalu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, "Demi ibuku dan ayahku yang menjadi tebusan engkau, wahai Rasulullah, apakah yang dimasukkan dengan tidak dicampurkan aduknya dengan yang lain?" Dia kata la ilaha illallah, tak campur ke satu, kemudian masuk syurga ini. Senali supah tu mak ayah lalu galak ni. Gapo dia masuk campur tu? Jelaskanlah kepada kami ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW berkata, jawablah. Asalnya tanya, habbud dunya talaban laha wa ittiba'a.
laha wa qaumun yaquluna qaulal anbiya'i faya'maluna a'mala jababirati. Faman jaa'a bila ilaha illallah laisa fiha syai'un min hadza wajabat lahu jannah. Artinya ni Nabi jawab. Nabi jawab, siapa-siapa mati mari akhirat esok la ilaha illallah tak campur ke satu syurga. Apa makna tak campur? Nabi jawab. Artinya menyintai dunia dengan mencarinya dunia tanpa kena waktu dan mengikutinya. Hasil itu. La ilaha illallah tapi campur. Sibuk dengan dunia. Ada satu kaum yang mereka mengucapkan perkataan para sunnah Nabi. Jadi satu kaum ni kecek perkataan Nabi. Perkataan dia kecek tu seolah-olah seperti perkataan Nabi setengah kaum. Namun perbuatan mereka seperti perbuatan para penguasa yang zalim. Alhamdulillah. Pemerintah yang zalim. Tipu duit rakyat. Rapah duit rakyat. Perangai lagu tu kecek supaya para Nabi. Maka barang siapa yang datang dengan membawa kalimah la ilaha illallah tanpa ada yang lain selain dari ini, nescaya wajib nak ia mendapatkan syurga. Maksudnya, kalau dia mari menghadap Allah Taala esok, la ilaha illallah tak ada campur ke lain, tak tupu ke dunia, nescaya dia dapat syurga. Dan disebutkan lagi dalam hadis yang lain, as-sakha'u minal yaqini wala yadkhulun nara muqinun wal bukhlu minasyakki wala yadkhulu jannah man syakka. Artinya sifat dermawan adalah sebahagian dari keyakinan penderma. Maka orang yang yakin tidak akan masuk neraka, dan sifat kikir adalah sebahagian dari keraguan, syak. Maka tidak masuk syurga orang yang ragu-ragu. Na'udzubillah. Itu cerita mukaddimah tentang zuhud. Panjang lebar menceritakan hadis-hadis ayat Quran. Jadi betapa lebih tak lebih orang zuhud yang berpaling daripada dunia. Sehingga tak masuk syurga kalau ada campur dengan dunia. Jadi insyaAllah kita akan masuk besok hari penjelasan tentang tingkatan zuhud. Panjang lebar lagi akan cerita mengenai kategori-kategori zuhud. Sekarang dulu kepada penjelasan tentang tingkatan zuhud. Ila akhir subhanallah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.